Hai, salam sejahtera saya ucapkan. Okey, hari ini saya akan terangkan fungsi untuk POS. Okey, apa itu POS? POS adalah Point of Sales yang mana sesuai untuk perniagaan yang mempunyai kaunter ataupun cashier. Okey, untuk POS ni dia punya cara untuk kita menggunakan, okey, dia lebih cepat. Bermaksudnya untuk proses jual dan beli berlaku lebih cepat. Kita nak shortcut. Okey, maknanya kalau anda kata customer tu beratur depan kita, tak adalah panjang. Kalau anda kata POS kita tu ni lambat, jadi memang customer kita panjang lah. Okey, cara untuk menggunakannya, saya akan terangkan basic punya POS dulu. Okey, dan diikuti dengan fungsi-fungsi tambahan nanti, itu dekat video lain lah. Jadi saya akan terangkan untuk bahagian POS dulu. Okey, jadi untuk buka bahagian POS, okey, anda klik dekat bahagian POS. Ini adalah POS sistem kita lah. Bila anda klik, dia akan keluar seperti ini. Okey, yang ini bukan permulaan, saya close dulu untuk register. Okey, saya close dulu register. Okey, jadi bila anda kata anda dah buat user management untuk cashier anda, bila anda kata dia masuk, dia punya ID dan password, okey, dia akan terus pergi dekat cawangan mana dia berada. Sekiranya cawangan anda lebih daripada satu, itu anda kena lihat dekat bahagian user management punya video. Cara nak setting bahagian user management. Okey, jadi dekat sini, bila anda kata anda dah tentukan, dia akan terus pergi dekat cawangan mana dia berada. Okey, dekat bahagian cash in hand, ini adalah untuk berapa jumlah duit yang ada di dalam cash drawer. Okay, sekiranya anda ambil sistem dengan kami akan tawarkan anda hardware daripada kami juga. Okey, disebabkan hardware itu kami dah familiar dan hardware itu buat masa sekarang adalah yang sangat-sangat kualiti. Okey, dan ia memang dia selalunya kita akan bagi yang Android supaya boleh install yang offline. Okey, jadi itu boleh minta dekat bahagian sales consultant kami lah. Okey, jadi dekat cash in hand, kita berbalik dekat tajuk tadi. Cash in hand ni adalah duit float money yang ada di dalam cash drawer, iaitu duit kecil. Senang cerita, duit pecah. Jadi kita kena masukkan dekat bahagian sini. Tujuan kita masukkan nanti bila anda kata di penghujung hari kita nak close bahagian cash register kita. Sistem dia akan bantu anda untuk buat pecahan berapa duit cash in hand yang ada dan berapa duit cash yang diterima semasa jual dan beli. Okey. Selesai dekat bahagian situ, anda masukkan berapa total cash in hand yang ada. Okey, selepas anda masukkan, okey, anda terus buat open register. Okey, jadi lepas dekat bahagian open register, dia akan keluarlah. Dia akan keluar, ini adalah contoh kita punya bahagian post system lah. Okey, jadi dekat bahagian yang pertama sekali adalah location. Jadi kalau anda kata anda nak besarkan, anda tak nak nampak yang atas ni, anda klik button warna biru ni, dia akan terus besar. Dia akan full screen. Okey, dia akan full screen. Jadi bila anda kata anda tengok dekat sini, ini adalah cawangan. Ini disebabkan saya menggunakan ID password untuk super admin. Jadi dia boleh access kepada mana cawangan yang ada lah. Kalau anda kata anda dah buat tetapan, jadi dia akan keluar dekat cawangan yang telah anda tetapkan sahaja. Okey, jadi dekat sini keyboard ni kalau anda kata kita bekalkan kepada anda, iaitu main screen, anda boleh beli keyboard dan anda boleh cucuk, boleh sambungkan untuk keyboard dan boleh pakai untuk shortcut. Kalau anda tengok dekat sini, semua ada shortcut-shortcut dan shortcut ini boleh diubah. Okey, shortcut ini boleh diubah. Cara macam mana kita nak ubah shortcut ni? Okey, kita ke belakang balik. Okey, kita ke belakang balik. Okey, kita pergi ke bahagian business setting. Kalau anda kata anda nak ubah dekat bahagian POS, anda buka dekat bahagian sini. Business setting, okey, setting, business setting, kemudian buka POS ni. Okey, anda buka dekat sini POS. Okey, nampak tak kat sini ada untuk shortcut. Jadi anda boleh pakailah dekat sini.
Anda boleh pakai ada express untuk shortcut. Bila kita shift E pump dia terus untuk express check out, untuk pay dan check out. Maknanya shortcut. Maknanya kita tak payah main sangat dekat bahagian main screen tu, untuk tekan-tekan tu tak payah. Kita main dekat keyboard. Bergantung kepada kesesuaian anda. Okey, ini bergantung kepada kehendak anda. Anda yang boleh setting benda ni. Tak ada masalah, kami tunjukkan saja dan anda boleh setting mengikut daripada kehendak anda. Okey, kalau anda perasan dekat bahagian sini ada bahagian weight scales. Okey, ni kalau anda kata anda ada untuk penimbang berat. Kalau anda kata anda kedai runcit dan anda ada beli penimbang berat yang boleh timbang, kemudian boleh keluarkan satu barcode. Kemudian dekat barcode tu terus bawa ke cashier untuk print, untuk scan. Itu ada cara macam mana nak setting. Itu anda kena pastikan anda beli weight untuk penimbang berat tu, beli dengan kami dan kami akan ajar anda macam mana untuk setting. Kita integratekan post system dengan bahagian timbang tersebut. Okey. Itu bahagian shortcut. Okey, kemudian anda boleh masukkan walk-in customer. Walk-in customer, kalau anda kata anda tak simpan database pelanggan, anda boleh kategorikan dia sebagai walk-in customer. Tetapi kalau anda kata anda ada buat reward point, anda ada buat customer group, saya pasti anda akan simpan database pelanggan. Jadi anda hanya type saja nama pelanggan, dia akan keluar berserta dengan berapa point semasa yang dia ada. Itu kalau anda setting untuk reward point setting. Cara macam mana nak setting, boleh lihat dekat video yang sebelum ini. Okey. Kemudian lepas anda pilih nama customer ataupun dia sebagai walk-in customer. Okey. Cara macam mana nak masukkan produk. Okey, dekat sini anda boleh type. Cara yang pertama anda boleh type dan dia akan keluar. Cara yang kedua, anda boleh pakai barcode scanner dan scan barcode tersebut yang ada dekat produk anda. Jadi cara nak setting barcode pun kita dah siapkan video, jangan risau. Ataupun anda nak pilih dekat sini, melalui yang gambar-gambar yang ada dekat sini. Jadi anda boleh filterkan melalui kategori. Jadi kalau anda kata masa anda masukkan produk, contoh kategori makanan, jadi dia akan keluarlah produk-produk yang di bawah kategori makanan. Begitu juga dengan brand. Begitu juga dengan brand. Kalau anda kata anda ada jual produk-produk yang brand lain ataupun brand anda sendiri, anda klik dekat sini nama brand, dia akan keluar semua barang-barang yang ada di bawah brand tersebut. Itu cara untuk buat pemilihan barang. Kemudian dekat commission agent, kalau anda kata anda ada main dekat bahagian commission agent, anda boleh terus tentukan siapa commission agent yang dapat benda ni. Cara macam mana nak setting commission agent pun ada video yang sebelum ini yang kita sediakan. Cara macam mana nak setting commission agent melalui user ataupun melalui sales representative. Kemudian anda boleh defaultkan selling price. Kalau anda kata anda pandai main dekat bahagian selling price, cara macam mana nak wujudkan selling price, itu pun ada dekat video yang sebelum ini. Kemudian untuk select table, ini lebih sesuai untuk kedai makan. Jadi kalau anda kata anda purchase sistem dengan kami, untuk meja anda pun kami dah fikir dah. Jadi anda boleh main dekat bahagian sini supaya order tu tidak tersalah hantar. Kemudian select service staff. Cara macam mana nak wujudkan service staff. Yang itu pun ada video yang telah kita sediakan di dalam video sebelum ini, iaitu cara macam mana nak setting bahagian service staff. Jadi lepas anda buat pemilihan barang, yang pertama barang yang ada dekat sini. Barang yang ada dekat sini, kalau anda kata anda benarkan pekerja anda untuk bagi diskaun, dia boleh diskaun terus dekat sini. Itu dekat bahagian user management lah. Jadi user management tu pastikan anda lihat berulang kali video tu supaya anda lebih mudah faham cara macam mana nak setting user management supaya pekerja anda boleh tentukan permission mereka. Kemudian kalau anda kata anda nak tambah barang tersebut, anda hanya klik dekat sini saja tambah, ataupun anda scan 2-3 kali, dia akan keluar berapa kuantiti untuk barang tersebut. Kemudian dekat sini dia akan tentukan berapa total, subtotal berapa, jenis barang. Kemudian anda boleh lihat dekat sini ada diskaun, anda boleh tentukan juga diskaun dekat sini, berapa diskaun sekiranya ada diskaun. Kemudian kalau anda lihat dekat sini ada teks.
Okey, teks ni pun sama. Teks ni saya dah tunjukkan cara macam mana kita nak setting untuk teks. Sekiranya anda ada SST, okey, anda boleh masukkan dekat bahagian teks. Okey, jika sekiranya barang tu ada shipping pun anda boleh masuk untuk shipping charge dekat sini. Anda hanya masuk dekat sini shipping charge, shipping address, berapa untuk shipping charge dan shipping status, sama ada baru order, pack, ship, deliver ataupun cancel. Kemudian masukkanlah alamat dekat sini. Okey, jadi bila anda kata anda dah buat sales dia macam ni, cara macam mana? Macam mana kalau anda kata anda nak sorok button-button yang ada dekat bawah ni? Kita ada draft, kita ada quotation, kita ada suspend. Okey, cara macam mana nak sorok button-button ni kalau anda kata anda nak pakai multiple pay dengan cash sahaja? Okey, sama juga anda pergi dekat bahagian business setting, kemudian anda boleh klik dekat bahagian sini, anda boleh lihatlah. Okey, dekat sini kita boleh disable ataupun enable. Jadi anda boleh lihat satu per satu. Okey, satu per satu. Sebagai contoh, saya buat disable. Okey, yang ini saya tunjuk kat anda. Okey, ingat sini ada multiple pay. Tapi saya nak disablekan dia. Okey, saya klik dekat bahagian sini, disable ni, kemudian saya update. Okey, update. Kemudian dekat bahagian post system ni, kalau kita refresh balik, nampak dia dah hilang lah bahagian multiple pay tu, dah tak ada. Jadi macam tu kalau anda kata anda nak sorok bahagian button dekat bahagian bawah ni lah. Okay, saya kena hidupkan balik sebab saya nak pakai untuk multiple pay tu. Okay, jadi saya hidupkan balik. Okay, saya update. Jadi automatic dekat bahagian post dia akan wujud balik button tu. Okay, kita refresh balik. Jadi untuk button-button dekat bahagian bawah ni dia bergantung kepada jenis perniagaan anda, tetapi saya suggestkan anda pakai multiple pay, anda hanya pakai cash. Maknanya multiple pay dengan cash ni saya rasa benda yang penting. Jadi saya rasa benda ni memang boleh pakai untuk dua-dua ni, sangat-sangat penting lah. Okay, jadi kita buat balik. Okay, kita buat balik. Jadi untuk yang draft, kalau anda kata saya terangkan untuk draft, kalau anda kata anda tak nak, kita tutup dulu SST. Okay, draft ni lebih kepada buat sales, kemudian sales tu belum lagi jadi, kita draftkan dulu. Itu adalah draft. Quotation adalah senarai sebut harga lah. Okay, kemudian suspend. Suspend ni dia sebenarnya adalah untuk, contoh anda peniaga runcit. Okay, situasi dia macam ni. Pelanggan ni dia dah datang kepada anda. Dia dah bawa barang-barang ni semua. Anda pun dah scan. Tiba-tiba dia kata, nanti dulu boleh layan yang sebelah dulu tak? Maknanya dia nak cari lagi barang. Jadi takkan anda nak delete balik, anda nak cancel balik, nanti nak kena scan balik. Kan susah. Jadi, cara dia macam mana? Anda suspendkan dulu. Klik suspend. Masukkan apa-apa note untuk suspend, anda save. Okay. Selepas itu anda pun boleh layan dulu customer lain. Kemudian customer tu datang balik. Datang balik, dia nak buat pembayaran. Cara macam mana nak tengok barang yang telah kita scan tadi? Klik button yang warna kuning ni. Klik button yang warna kuning ni, dia akan keluar semua barang yang kita suspend. Jadi kita pilih. Okey, kita pilih. Okey, bila kita pilih, automatik dia akan keluarlah nama barang yang telah kita scan tadi. Okey, yang telah kita scan tadi. Itu adalah suspend. Jadi credit sale ni saya rasa anda boleh close. Iaitu credit sale ni pun saya rasa benda ni dia kebanyakan peniaga tak pakai benda ni. Jadi yang paling penting adalah multiple dengan juga cash. Okey, kalaulah anda kata customer tu dia bayar secara cash terus, anda terus boleh tekan cash. Tak ada masalah. Dia akan terus generate receipt. Kalau anda kata anda pakai dekat thermal printer, dia akan terus pergi dekat thermal printer, layout untuk thermal printer dan cash drawer akan terbuka. Okey, itu kalau anda kata customer tu bayar ngam-ngam. Okey, kalau contoh, saya buat satu sale. Okey, saya buat satu sales. Okey, contoh saya buat satu sales. Kemudian customer ni harga total untuk semua, saya tutup dulu tax supaya tak pening. Okey, saya tutup dulu tax. Okey, contoh harga total adalah RM6.70. Okey, customer dia bayar RM10. Kita masukkan duit RM10 dekat sini.
Kita tentukan payment method adalah cash lah, dan payment account default dia akan terus pergi ke bahagian cash. Jadi dia akan bagi tahu berapa cash yang sepatutnya di return balik kepada pelanggan, iaitu RM3.30. Jadi dengan cara begini, kami percaya dapat mengelakkan pekerja anda short. Kadang-kadang bila barang tu ada sen-sen, kita kadang-kadang kita short, kita pun tersalah bagi-baki. Jadi cara macam mana? Itu adalah caranya. Masukkan berapa total jumlah yang customer bayar, dan sistem akan bantu berapa baki yang perlu dipulangkan kepada customer. Kemudian kita finalize. Okey, ada lagi satu cara. Contoh, customer dia beli. Dia beli barang dengan anda. Benda ni mungkin akan terjadi kalau anda kata barang tu jenis banyak ataupun mahal lah. Okey. Kita klik dekat multiple pay lagi. Okey, situasi dia macam ni. Harga adalah RM16. Ini ada teks, saya close dulu teks. Okey, harga adalah RM16. Jadi anda multiple pay. Okey, situasi dia macam ni. RM10 dia bayar pakai cash. Okey, lagi RM6 dia bayar pakai cashless, e-wallet, okey, apa-apa bank transfer. Dia buat pecahan. Jadi macam mana anda nak buat? Okey, yang pertama kita tentukan dulu cash dia bayar berapa? RM10. Sistem dia akan beritahu balance ada lagi RM6. Jadi anda add lagi payment row. Okey, anda masukkan pula RM6. Dia automatik akan masukkan RM6 dan payment method menggunakan e-wallet, dan akan terus dia akan pergi ke default account yang telah kita tetapkan. Okey, kemudian kategori payment ni adalah mempunyai dua cara pembayaran, cash dan juga cashless. Ini adalah cara ni lah. Jadi anda finalize. Okey, jadi dekat receipt nanti dia akan paparkan lah berapa total, maknanya berapa total bayar cash, berapa total pakai cashless. Itu adalah cara yang paling mudah untuk anda buat lah. Okey, jadi di penghujung hari nanti, kalau anda kata cashier anda dia nak close register, ataupun bertukar shift, nak close register, cara dia bagaimana? Okey, anda klik button berwarna merah ini untuk close register. Kemudian sistem dia akan buat total summary untuk hari tersebut, pada berapa hari bulan, pukul berapa sampai pukul berapa, dan dia akan bagi tahu berapa cash in hand, iaitu duit yang kita float tadi. Mula-mula tadi ada 100. Berapa cash payment, ada berapa. Jadi total cash payment yang perlu ada di dalam cash register adalah RM124.70. Okey, jadi total sale adalah RM30.70 disebabkan ada e-wallet tadi RM6. Jadi pastikan sebelum anda close register ni, close yang tadi, anda klik dulu dekat bahagian suspend. Sebab kita tak nak ada suspend payment yang kita lupa nak buang ataupun lupa kita nak edit balik. Kita delete dulu. Pastikan delete untuk suspend sales. Okey, kemudian bila anda dah klik dekat bahagian situ, barulah anda close, kira duit. Kalau anda kata ada short, kena buat penggantian short lah. Okey, kemudian kita close register. Jadi selesailah untuk jual beli pada hari tersebut. Okey, jadi cara macam mana untuk kita reprint balik report yang tadi? Kita pergi dekat bahagian report dan kita klik dekat bahagian register report, dan dia akan keluarkan register report mengikut tarikh yang kita inginkan. Okey, anda boleh print lah dekat bahagian sini. Okey, tadi ada 6 hari bulan 3, pukul berapa sampai pukul berapa, location dekat mana, siapa user. Okey, dan berapa total cash yang sepatutnya ada. Bila anda view, anda juga boleh print. Okey, anda juga boleh print dan kepilkanlah di dalam envelope anda nak masukkan ke ataupun macam mana. Okey, itu adalah cara untuk menggunakan POS system. Okey, jadi pastikan anda tonton dan lihat setiap video tutorial yang telah kami sediakan untuk memastikan anda tahu dan familiar untuk menggunakan sistem usahawan. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.